Rancangan Al-Barakah Ikon Asnaf Zakat ini dibawakan kepada anda oleh Jauhar, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Saya ambil ikan tu pakai tukar lagi. Nak tanggung anak-anak ni. Pakai tukar 2 belah sampai setahun lebih. Jadi nak cerita susah tu memang susah lah. Kerja dengan orang memang susah. Nak belajar pun memang susah. Bukan kata susah sikit-sikit kita duduk di bandar kan dengan Terengganu. Waktu Pak Zul balik daripada Rauk ke sini pun kos sara hidup pun tinggi Terengganu. Makan pun mahal. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Perjalanan kru Al-Barakah Ikon Asnaf Zakat diteruskan ke pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu ke negeri Terengganu. Untuk episod minggu ini, kami singgah di daerah Kuala Terengganu bagi menyantuni 2 lagi ikon asnaf kita. Tiada manusia yang tidak pernah diuji. Tragedi kemalangan lebih 10 tahun lalu yang menyebabkan lelaki ini terlantar selama 3 bulan menjadi hikmah besar dan titik tolak kepada perubahan kehidupan beliau sekeluarga. Daripada hanya mengambil upah bekerja di pasar, kini beliau pula yang menjadi majikan hasil perusahaan yang dijalankan. Inilah ikon asnaf kita, Hamizam Hasanuddin dari kampung Gong Pak Masih yang berkongsi kisah bagaimana beliau tekad untuk bangkit meskipun perit. Dulu kita dari budak lagi lah. Dari Tajah Nang lah. Ikut ayah. Buka jual di Pasar Bawang. Lepas tu Pasar Bukit Besar. Kerja dengan Pok Dara. Lepas tu sekarang ni buka kedai sendiri lah. Di Gotong Nasik lah. Dekat Pusat Azlam. Mengimbau jerih perih sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab mencari nafkah, pelbagai kerja telah dilakukan. Namun kemalangan yang mengakibatkan kakinya patah menyebabkan beliau buntu untuk mendapatkan sumber rezeki bagi menyara hidup mereka sekeluarga. Ketika itu, beliau tidak mampu menguruskan diri apatah lagi untuk keluar mencari rezeki. Kasih sang isteri melebihi segalanya. Dengan kudrat yang sederhana, si isteri pula terpaksa keluar bekerja. Sayu melihat pengorbanan isterinya. Beliau sedar beliau tidak boleh terus mengenang nasib semata-mata. Waktu saya aksiden duduk kat rumah 3 bulan tu, lepas tu bini saya pergi kerja, nak tanggung anak-anak ni. Saya mikir saya nak buka kedai lah. Lepas tu buka kedai tu, minta duit ayah, mak pinjam duit. Lepas tu saya buka kedai saya sikit-sikit. Lepas tu mikirnya bini kita minta medang, batuan medang. Lepas tu saya mohon pergi jabat medang, saya kabur gini-gini. Dalam masa sebulan tu surat siapa. So pergi kusuh, saya pergi kusuh. Lepas tu beli duit tu saya buka kedai besar sikit. Saya ambil ikan tu pakai tukar lagi. Nak tanggung anak-anak ni. Pakai tukar 2 belah sampai setahun lebih. Suntikan modal daripada Maidam berjumlah RM10,180 sejak 2017 hingga 2019 menjadi dorongan buat beliau terus berusaha memastikan perniagaan dapat dijalankan selain mendapatkan pemantauan berterusan.
lepas medan tu lah, saya boleh bangun sikit. Saya kat bincang bini saya, kita membantu orang susah sikit. Kita pun susah, tapi orang susah lagi ada. Kita bincang mek, kita buat satu plastik tu dalam RM50. Dengan orang lah. Abang Jan ni banyak tolong orang. Hok paling dia banyak tolong orang susah. Orang susah segi orang mai kedai, macam orang mai kedai nak ikan, mitok murah, dia bagi lah. Dia tahu dah benda tu akan rugi dia tahu. Tapi tak apa, asal dia boleh tolong orang. Macam dia beli beras banyak-banyak, dia bagi ke orang miskin, orang memerlukan. Dia mana dia heboh dalam Facebook, kenapa ke orang mai lah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya, dan yakni sebaliknya, bahawa kamu sedekahkan hutang itu yakni kepadanya adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui yakni pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak. Surah Al-Baqarah ayat 280. Beliau percaya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala masih mampu membuatkan beliau terus bertahan. Bahkan, beliau tidak lokek untuk menginfakkan sebahagian rezeki yang diperoleh sebagai rasa syukur dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Nampak dia memang dia boleh maju lah, sebab saya dah je tengok dia macam give up. Dia macam dia tak ada PT pun tak ada. Dia teruskan je. Muka dia sama je setiap hari. Saya haraplah mana Abang Jan dengan family dia, Kak Ju banyak tolong saya. Itulah saya rasa banyak lebutan budi dengan dia. Sebab isteri dia pun memang baik. Dia kan betul terang. Kita boleh tekan kerja dengan dia. Dia memang seorang yang tegah. Tapi saya boleh stay dengan keadaan kerja hari ni sebab dia memang baik. Saya sakit kenapa dia banyak tolong. Saya kena COVID, bini dia gatal makanan saya. Jadi saya minta maknanya saya doakan dia ni selalu murahkan rezeki dan bisnes dia sentiasa maju sampai akhir. Tiada yang diharapkan selain mahu perniagaan yang dijalankan terus kukuh dan maju. Kerana itu, Hamizam menanam hasrat untuk mengembangkan lagi perniagaan runcit kepada pasaraya pada masa akan datang. Kita pun orang Melayu ni, kita nak berjaya lah. Dah boleh nak buat pasaraya. Ada lesen, ada belaka, cukup sikit. Boleh piamang, boleh besar kedai lagi. Perjalanan kami diteruskan ke Kampung Wakaf Baru Jalan Gong Badak. Kesempitan hidup ketika hanya bergantung dengan gaji yang kecil dilalui bapa kepada 4 orang anak ini menjadi titik tolak perubahan hidup beliau hari ini. Inilah ikon asnaf kita, Zulkifli Long yang berpengalaman dalam bidang pembuatan kusyen dan perabot sejak lebih 30 tahun lalu. Permulaannya saya bekerja dengan kakak lah dalam bidang kusyen ni, makan gaji lah. Makan gaji tu biasalah makan gaji kan dengan orang. Lama tu tercetusnya idea tu kerana makan gaji ni biasanya tak cukup. Isteri beliau, Nurliana Long Lian Lee Abdullah yang merupakan seorang mu'alaf, terlebih dahulu mendapat bantuan daripada Maidam. Bantuan keperluan asas yang diterima bernilai RM300 sebulan itulah yang membantu menampung kehidupan mereka sekeluarga.
setiap bulan dia akan hantar makanan. Jumlah dia tu anggaran dalam 300 lah. Termasuk beras, minyak, keperluan dapur lah untuk 1 bulan. Jadi selama 6 bulan dia akan hantar. Lepas tu renew balik, sambung balik. Zulkifli dan isteri juga pernah diuji dengan peristiwa yang meninggalkan kesan apabila tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk menghantar anak mereka mendaftar masuk ke sebuah universiti di ibu negara. Peristiwa itu benar-benar menjadi tamparan hebat buat mereka. Paling sedih lah. Jadi Pak Zul atau anak Pak Zul, Nok Asma Farihah tu, anak nombor 3 Pak Zul dapat belajar di universiti. Dapat batuan lah, free lah belajar. Dia panggil apa untuk ambil diploma tu, foundation. Jadi boleh foundation. Pak Zul nak pergi atas, duit tak ada. Duit tu untuk cukup-cukup isi minyak untuk tol dan untuk makan anak aja. Jadi saya usaha juga hantar anak ke U. Tu memang waktu tu memang rasa Pak Zul kerja dengan orang tak bayar duit gaji kan. Nak bayar selepas Pak Zul balik. Waktu Pak Zul rasa memang terasa sangat-sangat. Balik tu kami bincang anak beranak macam mana nak atasi itulah. Jadi kita orang berbincang macam mana nak buka sendiri daripada bekerja dengan orang, simpanan tak ada cukup-cukup. Jadi kami usaha. Rentetan bantuan keperluan asas yang diterima daripada Maidam telah membuka mata pasangan ini untuk memanfaatkan skim bantuan modal perniagaan yang ditawarkan. Zulkifli bertekad untuk membuktikan beliau mampu menguruskan perniagaan pembuatan kusyen dan perabot sendiri. Jadi Pak Zul dapat bantuan daripada Maidam lah, berbentuk wang tunai dalam lebih kurang 4,000. Jadi Pak Zul dapat bayar sewa permis lah. Sewa permis, bil api, bil air, dia deposit. Deposit tu Pak Zul bayar. Tapi alhamdulillah selepas daripada itu buat pada rezeki Pak Zul lah. Pak Zul dapat buat sofa bomber daripada tingkat 1 sampai tingkat 4. Jadi modal di situlah Pak Zul dapat kembang sampai ke hari ini. Kini, setelah 6 tahun, Zulkifli boleh berbangga dengan titik peluh perniagaan yang dimulakan dari bawah. Dalam tempoh itu, beliau turut menerima bantuan tambahan berbentuk peralatan daripada Maidam yang yakin dengan potensi perniagaannya. Pak Zul ajar anak-anak Pak Zul ni untuk membuat kusyen ni, Pak Zul ajar secara tegas. Tegas maksudnya bukan untuk kita marah apa, tidak. Tegas dalam bidang kerja. Contoh dia buat barang tak elok, kurang jadilah. Kita suruh buat balik, jangan guna material yang kita dah pakai. Kita guna material yang baru. Rugi tak apa, bukan rugi, tak rugi pun. Tetapi barang kita nak keluar daripada kedai kita, barang tu betul-betul kualiti. Yang kualiti tu orang bercakap daripada mulut ke mulut. Jadi kita kerja tak pernah putus sepanjang tahun. Saya rasa banggalah. Macam suami ni dia disiplin kan. Jadi dengan bantuan anak-anak, sokongan anak-anak tu yang menguatkan semangat tu. Ketika meniti puncak kejayaan, Zulkifli tidak lupa untuk berkongsi rezeki. Amalan bersedekah yang diterapkan dalam kehidupan menjadi kekuatan untuk beliau tidak terus leka dengan nikmat dunia. Pak Zul suka berkongsi. Berkongsi maksudnya ada kala kita pergi makan, ada kala kita bayar semua kalau kita ada duit lah. Yalah, kita asal daripada susah. Kita nak keluar ke apapun kesusahan itu bukan senang. Jadi yang pertama sekali disiplin lah. Kita kena disiplin, kita kena cintai apa yang kerja kita buat. Kita sayang pada apa yang kita buat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan yakni ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7.
Proses melakar kejayaan tidak mudah. Usaha, doa dan akhlak yang baik juga perlu seiring. Perkara itulah yang ditekankan Zulkifli demi mencari keberkatan ilahi. Yang pertama sekali, kejujuran. Tanpa kejujuran, kita tak akan ke mana. Dalam Quran pun ada sebut, kejujuran paling utama sekali. Jujur kepada perniagaan kita, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang ramai. Itu saja. Meskipun menginjak ke usia emas, Zulkifli tidak pernah memadam impian untuk melihat perniagaan yang diusahakan dapat bersaing di pasaran global. Beliau mahu legasi yang bakal ditinggalkan nanti memberi manfaat kepada generasi keluarganya pada masa depan. Pak Zul kalau ada tanah lah, tapi nak beli Pak Zul tak mampu. Kalau ada tanah kosong dia, Pak Zul nak buat untuk ekspor sofa. Nak buat sofa ni secara besar-besaran. Sebab niat Pak Zul sebelum Pak Zul hembuh nafas terakhir tu, Pak Zul nak keluarkan ilmu Pak Zul kepada anak-anak. 朋友们，你们可以去麦当那边讨帮忙，他们会帮忙你们的，你们可以加油。我们生活是要拿到那个那些成功的。 Rebah berganti, gagah kau bangkit, membelah lara dari pintu derita ke gerbang bahagia. Kisah kehidupan dua ikon asnaf yang kami paparkan membuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam sebagai sebuah agensi pemegang amanah dana zakat demi meningkatkan taraf ekonomi golongan asnaf. Dalam usaha itu, Maidam melaksanakan pengurusan zakat dengan cekap dan berhemah, merangkumi pentadbiran, kutipan serta pengagihan zakat berasaskan syarat. Salah satu daripada kumpulan wang yang diuruskan oleh Maidam ini adalah kumpulan wang zakat yang merupakan jumlah dana yang paling besar jika dibandingkan dengan kumpulan wang wakaf dan juga kumpulan wang sumber am. Seiring dengan perkembangan teknologi, Maidam kini turut melaksanakan permohonan bantuan menerusi sistem atas talian. Ia merupakan cabaran buat Maidam memastikan permohonan dapat disaring dan diteliti dengan cekap dan cepat, termasuk masih perlu menjalankan siasatan di lapangan. Proses permohonan bantuan Maidam mengambil masa selama 30 hari atau bergantung pada jumlah borang permohonan semasa. Maidam telah pun mewujudkan satu aplikasi yang dipanggil sebagai Sahabat Maidam. Jadi menerusi aplikasi ini, kita telah mewar-warkan kepada orang ramai. Tidak kira lah sama ada orang yang berada di negeri Terengganu ataupun orang yang berada di luar negeri Terengganu yang dapat melaporkan ada sesetengah orang yang memerlukan bantuan daripada pihak Maidam lah. Peranan Maidam tidak terhenti setakat menyalurkan bantuan, tetapi turut mengambil inisiatif melakukan pemantauan berterusan terhadap golongan asnaf yang dibantu, khususnya bagi bantuan keusahawanan. Sama seperti Hamizam dan Zulkifli, semua asnaf yang dibantu merupakan agenda penting Maidam, memastikan mereka dapat keluar daripada kemiskinan dan seterusnya menjadi pembayar zakat. Setakat ini Maidam telah mengenapasti kursus-kursus yang sesuai untuk diberikan kepada asnaf yang kita pilih untuk mendapat bantuan keusahawanan. Sebenarnya tidak semua asnaf yang sesuai untuk mendapat bantuan modal perniagaan. Kerana kita faham untuk menjalankan perniagaan ini sudah tentu ada beberapa sifat tertentu
yang diperlukan oleh seseorang peserta itu untuk membolehkan bantuan modal yang diterima itu dapat membantu peserta berkenaan bukan sekadar meneruskan kelangsungan hidup menerusi pendapatan yang diperoleh daripada perniagaan yang dijalankan, tetapi dalam masa yang sama untuk kita melihat bagaimanakah pendapatan yang diperoleh itu dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada pihak lain. Sesungguhnya, kemiskinan bukanlah harta untuk diwarisi. Segala pendekatan yang dilakukan Maidam hanyalah usaha daripada agensi yang memegang amanah. Namun, apa yang lebih utama adalah amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Barakah, ikon asnaf zakat negeri Terengganu. Terbaik! Semoga paparan minggu ini membuka minda kita untuk terus istiqamah dan berusaha demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Dulu saya berniaga di tapak kedai yang mak saya tinggal tu. Tapi tak lama lah sebabnya tapak tu tapak Rezak. Saya terpaksa pindah lah. Kedai tu dirobohkan. Masa tu saya susah sikit lah. Awal-awal dulu saya ada rasa juga. Kalau aku buka kedai ni, ada orang yang mai beli. Ada sambutan ke? Tapi Alhamdulillah sejak saya buka buyuk, daripada asal saya jual buku, Alhamdulillah dapat sambutan ramai lah. Al-Barakah, ikon asnaf zakat terbaik.